أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali memula dalam kalam semua akan melafazkan dengan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh manakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sejauh manakah pendekatan hati kita mendapat tarbiyah dalam pelaksanaan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, memang sebenarnya saya mengatakan bahawasanya satu ibadah haji ini bukan satu benda ataupun satu perkara ataupun perbuatan yang mudah, ataupun bukan sekadar perkataan yang boleh dilontarkan dengan keadaan perkataan semata-mata, tetapi menghayati dengan perbuatan, mengikuti dengan persediaan daripada kerohanian untuk kita mengabadikan diri kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana saya katakan bahawasanya terutama saya melihat kepada orang muda, betapa bersyukurnya kepada orang muda yang berada di sini, yang mana saya melihat bahawasanya kita semua ni kalangan muda. Walaupun pada fizikalnya kita nampak dengan keadaan fizikalnya nampak tua, tetapi pada dalamannya itu adalah muda. Kerana adalah kita melalui satu proses pembelajaran yang baru untuk kita membelajar, untuk kita mengenal di Yaumul Arafah, untuk mengerjakan ibadah haji dengan istilahnya, bahasanya, supaya kita mengerti pengertian apa yang kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita nak bawa apa di depan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita nak katakan bahawasanya kita nak bawa amalan apa yang kita nak bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita katakan dengan keadaan ibadah kita, solat kita, haji kita, zakat kita, tetapi bagaimanakah proses dalam keadaan kita nak menyampaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini bukan satu bentuk gurauan ataupun permainan-permainan yang boleh diada-adakan, ataupun perkataan yang dikatakan boleh dikatakan bila keadaan masa sukanya diambil, masa tidak sukanya mana dibuang gitu aja. Tidak. Allah Subhanahu wa taala ini bukan bersifat demikian, dan kita tidak boleh melaksanakan perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala begitu kerjaannya. Tidak. Dia kena menghayati dalaman jiwa kita ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita berpegang permulaan dengan keibadahan haji kita ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau diartikan dengan keadaan pasakan, ya itulah pasakan sebenarnya sebelum pelaksanaan ibadah haji. Maka dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lah, maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lah akan mengenal kita wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak guna kalau kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soal dia sekarang ini, sejauh mana kita mempelajari kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta kita membaca Al-Quran, ya 4 perkara yang sebentar tadi daripada Anas bin Malik, masya-Allah, yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita memang benar. Orang yang miskin yang datang untuk keadaan meminta-minta, begitu banyak kita tengok di Mekah. Orang yang bersenangan, yang kaya dengan keadaan bersenang-senang seolah-olah melancong, benar. Tetapi yang kita takut sekarang ni, orang yang ahli qiraat, orang yang membaca Al-Quran, yang mahir Quran, tetapi mencari tempat dan mencari nama. Itu tanpa kita sedari, iaitu tergolong daripada orang yang punya ilmu, tetapi keilmuannya itu untuk bermegah dengan apa yang dibawakan pelaksanaan haji dia. Ini aku dah haji. Dia jaga perasaan-perasaan itu akan timbul dalam hati kita itu. Kalau kita tidak berpegang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan keadaan kesombongan dalam pengibadahan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahawa kita di akhir zaman, pelaksanaan ibadah yang kita nak lakukan, kalau keadaan proses perjalanan mengikuti pengalaman-pengalaman yang saya lalui dengan berbagai-bagai tempuhan, ya keadaan zaman sekarang ini agak sukar sekarang ni. Apatah lagi yang kita mengalami keadaan pandemik yang sekarang ini, yang situasinya keadaan kota yang sedikit bilangannya, yang mana sekatan-sekatan yang banyak sekatan yang hatta pada orang Mekah sendiri. Kalau tanya Haji Abdullah kali, berapa banyak yang duduk di kampung Melayu yang tak dapat melaksanakan haji tahun ini? Banyak. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dengan rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan bahawasanya saya juga memuhasabahkan diri saya. Setiap hari saya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kalau ada apa pun yang halalkan, minta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang mana yang tersipu itu maka dileraikan ya Allah. Yang mana yang terhijab, tembok-tembok batin terhijab itu maka runtuh dan gugurkan ya Allah. Supaya dapat pelaksanaan ibadah ni yang wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kamu pisahkan. Ini tali Allah ni dah berhubung dah. Sekarang ni kita dah berpegang tali Allah. Sejauh mana kita berpegang sungguh-sungguh kita nak masuk Yaumul Arafah. Jadi persiapan kita pada kita ini bermulalah kita pada tirai hijaban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan tirai takbir supaya kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul Arafah memang benar-benar kita berhadikan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, mengikuti benar-benar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ambil kesempatan peluang di Arafah nanti, masya-Allah. Jadi dapat pelaksanaan ibadah haji. Daripada perjalanan-perjalanan di kalangan orang muda hari ini, bukannya mudah perjalanannya, tetapi melalui bagaimana. Tapi kalau kita pelaksanaan ibadah haji dapat saja Yaumul Arafah, tetapi bila balik di Malaysia dengan keadaan kita tidak bersedia, apa makna kita ada keadaan haji ni? Kerana banyak kena kesombongan, Allah Ta'ala tak pandang dengan keadaan berapa kali kita laksanakan ibadah haji. Kita tengok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa kali? Jadikan ibadah haji kita ni haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haji yang membantu hubungan kita, haji yang menjadi penolong kepada agama Allah, menjadi penolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan perbuatan ini haji ni. Supaya inilah haji yang terakhir kita, inilah haji yang mengangkat kita, yang mendekatkan dengan hubungan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, supaya kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Masya-Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala terus bi khairil hisab dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab saya kata ibadah haji ini, sikap dan perbuatan kita perlu bersedia pada sekarang. Sebab ibadah haji ini bukan benda yang nak dipermainkan. Persiapan kita ini perlu. Dan keperluan itu menjadikan keutamaan dalam bimbingan dalam penuntukan ilmu. Ya, fahaman ilmu itu penting dalam pelaksanaan kita, dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita faham? Selain kita rasa bahawasanya Arafah itu adalah doa yang mustajab. Dan apakah yang kita faham setelahnya kita masuk di Arafah? Ada juga yang terpinga-pinga ketika masuk di Arafah, tak tahu nak buat perbuatan apa. Adalah kala-kalanya mencari sesuatu. Sejauh mana pemantapan rohani dan jasmani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ni bergetar benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya inilah kalau sekiranya Allah Taala menjemput dengan keadaan kematian yang menjadi sebagai satu istilahnya, maka di situlah bahawa saja tempat kepada kita, tidak ada yang lain, syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syurga di sisi Allah. Allah Ta'ala bagi kepada kita syurganya, masya-Allah, kepada hamba Allah yang dikasihi. Jadi asbab dari keadaan ibadah haji ni, ambil peluang dan rebut peluang, masya-Allah, untuk kita bersama-sama untuk berpegang benar-benar, untuk kita menghayati sebenar-benarnya kesempurnaan agama yang telah Allah Ta'ala syariatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan banyak pengajaran-pengajarannya. Bahkan saya katakan dalam ibadah haji inilah adanya tarikat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jangan bicara tentang lain tentang hakikat, makrifat, sedangkan ibadah haji ini tersembunyinya, tersemadinya, tersiratnya, masya-Allah, dengan situlah yang sebenarnya isi Allah Subhanahu wa taala. Adanya syariat, adanya tarikat, adanya hakikat, ada makrifat di situ. Jadi macam mana kita nak memahami proses tersebut? Inilah perlunya kepada mujahadah, pengorbanan kita lalui. Bahawasanya tak dinafikan. Saya pun mendengar bahawasanya Ustaz Muhammad, masya-Allah, cakapnya kasar. Sebagainya, adakah bermusuh dengan seseorang, bagai-bagai berita-berita dah sampai. Walaupun Ustaz Muhammad ni cakap kasar, rupa pakai hitam tapi hati tak hitam. Itu. Tapi untuk apa sebenarnya? Untuk kita menghayati bersama. Kita ambil pendengaran kita itu, ambilkan apa yang diberikan kepada kita itu, ambil dalam bentuk bahawasanya itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Supaya bagaimana ujian-ujian tersebut yang terhijab ni, tembok-tembok batu depan ni, pecahkan, jalan. Yang penting aku nak mencari tu redomu, ya Allah. Yang hadir ni adalah asbab-asbab je. Ni tembok-tembok yang menghalang kita ni. Tapi kalau kita kegagalan daripada tembok-tembok alahai, sudah itu, maknanya kita gagal lah. Tak nampak di balik tabir tu apa dia yang Allah Ta'ala nak bagikan kepada kita. Maksudnya kita bermusuh terhadap diri kita sendiri. Manusia yang bermusuh terhadap diri sendiri adalah dengan nafsunya.
bukan dengan ilmunya. Tetapi manusia yang berhikmah dengan ilmunya, Masya Allah, mendapat keredaan yang satunya, yaitu keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau datang hujan bagaimanapun, dia nampak Allah tu, Masya Allah. Datang pun pakai Ustaz aku ni, Ustaz Muhammad hitam macam mana pun, tapi dia tahu, Masya Allah, di sebalik hitam tu, di luaran putih. Di luaran tu putih, Masya Allah, di dalam putih, Masya Allah. Cuba kita tengok betul-betul. Alhamdulillah, orang kulit hitam macam mana, Alhamdulillah. Tak gitu, bila dia senyum, gigi dia putih dah. Mana dia hitam? Bermakna Allah Ta'ala tu bagi kepada kita tu kiasan Allah Ta'ala bagi tu cukup indah, kiasan Allah tu. Penciptaan Allah tu cukup indah. Walau kulitnya hitam, tetapi bila dia memberikan senyuman, giginya putih. Cuba tengok betul-betul. Tu ilmu siapa tu? Ciptaan itu ilmu siapa? Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Indah dah Allah Ta'ala bagi? Masya Allah, Alhamdulillah. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Dah kulit hitam, kenapa gigi tak hitam? Kadang-kadang orang kulit putih, gigi hitam. Tapi cerminan Allah tu bagi kepada kejernihan ilmu Allah. Jadi kita boleh melihat kejernihan dan keperbagian ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat Muzdalifah adalah pembentukan apa yang Allah Taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kisahnya ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang kita dapat gambaran itu? Arafah, pertemuan yang kita faham istilahnya Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa alaihi salam. Jadi apakah makna dia di sebaliknya dengan keadaan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita ni benarkah kita ini dibenarkan dengan kalimah syahadah kita? Kita boleh memaafkan, boleh memohon ampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bagaimana proses penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala sesama kita memohon ampunan, sesama kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Bukankah di pertimbangan mizan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan diberatkan dengan kalimah la ilaha illallah? Kenapa tak nampak lagi? Jadi nak lawan Dajjal pun kan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tu. Itu senjata yang kukuh sebenarnya. Dajjal pun yang datang menyempuhi dengan keadaan berbagai-bagai rupa dan paras. Tetapi bila mana manusia menghayati kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itulah pengukuhan yang sebenarnya yang sukar dimasuki oleh Dajjal dan segala kucu-kucunya. Jadi pasak betul-betul supaya kalimah tu berpegang betul-betul bila kita sebut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika. Bawa ya Allah hati itu merutun, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, nak menghadap jiwa kepadamu, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram, tana ala din Islam, ya Allah, ya Qawi ya Latif fi syarr zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Buka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukakan rahmat dan rahimnya, masya-Allah. Itu doa tak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang dibukakan tabir hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia menghayati dengan dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dibangkit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dia dihimpun di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti masya-Allah satu hari ini kita akan dipertemukan di yaumul mahsyar nanti. Jadi gambaran yaumul arafah ini adalah gambaran pertemuan kita di yaumul mahsyar nanti akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah melihat, masya-Allah, dia apatah lagi haji jatuh pada hari Jumaat, masya-Allah. Alhamdulillah, haji yang pertama jatuh pada hari Jumaat, wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumaat, masya-Allah, berapa nikmat dah dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ternilai, nak dibayar boleh, siapa yang boleh dibayarkan? Bayangkan macam mana ujian-ujian yang datang daripada grup yang sebelumnya, masya-Allah, turun-turun di Riyadh, mula transit di Jeddah. Transit di Jeddah maknanya delay, transit di Jeddah berapa jam. Lepas tu sampai di Riyadh, daripada Riyadh nak balik ke Jeddah, keluar balik. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala uji tu, masya-Allah, alhamdulillah. Akhir sekali, masya-Allah, masuk di bumi Mekah. Akhir sekali, masya-Allah, akan bertemu dengan Yaumul Arafah. Insya-Allah ini satu proses kemenangan yang Allah Taala nak berikan, satu kenikmatan. Dan kita yang berada berapa lama ni, alhamdulillah, kita jadikan haji kita adalah haji yang terbaik, dan gambarkan dengan gambaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kita gambaran penterjemahan dengan ilmu Allah, kepribadian kita Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, dan kita laksanakan dengan keilmuan, bukan menderungi dengan hawa nafsu, dan kita dipimpin dengan keadaan kepimpinan yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat menyelamat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan saya mewakili
kepada grup Nur Salam Al-Maliki, insya-Allah sebarang kekurangan dan kekilafan dan kesilapan daripada percakapan dan sama ada daripada Ustaz Muhammad sendiri dan pada pihak abang saya, masya-Allah, walaupun merapu tapi alhamdulillah tapi alhamdulillah hati masya-Allah tak ada dendam gitu. Kalau dia tak uji abang ni siapa lagi? Ada anak abang kandung, masya-Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sama-sama insya-Allah muka dan wajah semua saya ingat, insya-Allah mudah-mudahan ingatan ini akan sampai kita nanti di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang masuk dulu kalau boleh tariklah, mudah-mudahan masukkan semua dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat bi khairil hisab, tariklah semua bi khairil hisab insya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis-majlis macam ini dapat kita satu hari nanti berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bercakap kita mendengar, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah membersihkan kita dan pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan dan kemaafan. Dan daripada saya sendiri, daripada lubuk hati saya yang dalam, tak tahulah sedalam mana, kalau siapa yang boleh mencungkit dan menggalinya, insya-Allah akan tahulah dalamnya bagaimana. Memohon kemaafan dengan jutaan kemaafannya, insya-Allah. Mudah-mudahan saya mendoakan haji yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan rahmah dan berkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat lainnya melainkan syurga adalah sebaik-baiknya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakanlah amalan-amalan kita, apa yang kita lakukan dan kita usahakan, insya-Allah kita diberikan kefasihan dalam mempelajari Al-Quran dan memperterjemahkan akhlaknya Al-Quran seperti mana kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah menjauhi kita daripada perasaan riya, sombong dan takabur, insya-Allah, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita jannatul firdaus al-a'la. Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, ya Allah, pada malam ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan keberkatan, ya Allah, dan keampunan daripada-Mu, ya Allah. Kami mengharapkan, ya Allah, dan kerinduan untuk bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, berikanlah kami jannatul firdaus al-a'la-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau hidupkan hati-hati kami, ya Allah. Kau satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Kau terimakanlah ibadah kami, ya Allah. Kau terimakanlah kami, ya Allah, di yaumul arafah nanti, ya Allah, untuk berwukuf, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, seperti mana wukufnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Kau berikanlah kami pegangan, ya Allah, dalam ahlu sunnah wal jamaah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau jauhkanlah kami dari perasaan riya, sombong dan takabur, ya Allah. Ya Allah, hidupkan Islam dalam jiwa kami, dalam hati kami, perbuatan kami, ya Allah, dan anak isteri kami dan keluarga kami seluruhnya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Kau kurniakanlah keampunan kepada mereka, ya Allah. Ampunkanlah juga, ya Allah, dosa-dosa kedua bapa kami, ya Allah. Ya Allah, Kau tempatkanlah mereka dalam syurga-Mu, ya Allah, bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang benar, ya Allah, orang yang sedang menegakkan agama-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Kau terimakanlah segala amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau jadikanlah hati kami yang sentiasa merendah diri kepada-Mu, ya Allah, yang mengharapkan keridaan dan kerinduan kepada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 Allah Subhanahu wa taala